Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur nikmat atas izinnya dapat kita bersama-sama pada petang ini. Sekali lagi dalam kelas Sahabat Sinergi Guru uh, dengan tajuk Learn to Master Your Emotion Part 3. Ini merupakan sambungan tajuk-tajuk sebelumnya. Dan insya-Allah pada kali ini saya akan cuba untuk berkongsi lagi apakah yang dikatakan bagaimana kita nak menguasai emosi kita, insya-Allah. Dan pada petang ini seperti yang kita maklumi awal bahawa kelas ini sepatutnya akan dipimpin oleh Abel Long ataupun Cik Syariman, tapi beliau memaklumkan saya lebih kurang pukul 11.30 pagi tadi, kesihatannya agak terganggu. Dia demam panas jugalah, dia kata makin panas demamnya dan dia excuse lah. Jadi saya pun mengambil tanggungjawab itu, siapkan slide dan juga bahan dah ada untuk bersama-sama dengan anda semua lah pada petang ini, insya-Allah. Baik, seperti biasa, semua dah mute. Alhamdulillah, kita ini lama Telegram channel kita, kalau yang ada yang baru lah. Semua yang dah lama dah ni, tak ada masalah. Dan ini adalah sediakan pen dan kertas. Seperti biasa, semua dah ada pen dan kertas. Ini sebagai ingatan biasa sajalah. Dan kita start dengan doa dulu lah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-hambamu yang kerdil ini dari segala musibah. Engkau jauhilah diri kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami dari bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran pada kami untuk menghadapi dugaanmu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan pada kami, ya Allah, tiada ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan pada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan, ya Allah. Tiada mara bahaya yang Engkau tidak dapat Engkau jauhinya daripada kami, ya Allah. Kami bermohon padamu, ya Allah. Lindungilah kami, selamatkanlah kami. Sejahteralah hidup kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur. Dan kita semua sudah maklum bahawa PKP kita ditambah lagi daripada 15 April sampai 28 April, dan pastinya ujian ini ujian yang besar untuk seluruh dunia dan untuk kita juga, dan kita patuhilah apa yang telah disarankan oleh pihak kerajaan agar kita stay at home dan juga duduk rumah diam-diam dan juga keluar apabila perlu saja, insya-Allah. Baik, hari ini kita sambung dari segi bagaimana kita nak menguruskan emosi kita, tambah-tambah lagi dalam keadaan yang sekarang ini ramai orang yang koyak emosi mereka. Dan keadaan sekarang ini mungkin kita rasa kita tenang dengan keadaan kita, tapi orang lain, jiran sebelah dan sebagainya belum tahu lagi. Dan dari situlah kita cuba belajar bagaimana kita nak menguasai emosi kita sendiri, insya-Allah. Dan bukan emosi kita juga, tapi kita juga boleh membantu sahabat-sahabat kita yang lain, kawan-kawan kita lain memerlukan, insya-Allah. Dan moga-moga daripada perkongsian kita itu dapat memberi kebaikan bersama, insya-Allah. Baik. Sebagai ulang kaji, kita sudah berada di dua kelas baru ni berkaitan dengan Learn to Master Your Emotion, Part 1 dan Part 2. Kali ini Part 3. Yang pertama, kita dah belajar tentang upgradekan niat, 5 level niat tersebut. Yang kedua, kita dah perincikan masalah. Setiap masalah kita perincikan. So, kurang-kurangnya 3 atau 5 masalah kita perincikan. Sebab kalau kita tak perincikan, kita tak tahu apa masalah aku sebenarnya. Aku kata, aku banyak masalah sekarang ni. Masa PKP banyak masalah. Apa masalah kita sebenarnya? So, bila kita perincikan, kita akan tahulah dengan jelas apa yang kita hadapi semuanya.
Yang ketiga, kita gali 10 ibrah. Kalau ikut sebenarnya ikut daripada asal, versi asal dia 30 ibrah, tapi itu 10 hari itu sebagai untuk sebab kelas ini akan ada masa singkat 10 saja. Keempat, visualize dan switch mindset kita. Kita visualize balik apa yang trigger isu masalah tersebut. Kita switch mind kita dengan keadaan kita keadaan dalam kita keadaan senyum. Trigger benda contohnya anak pecah gelas. Bila kita bayangkan pecah gelas itu, kita dengan keadaan yang tersenyum, pejam mata tersenyum, dan dah buka mata kita dengan keadaan yang tenang. Tak boleh lagi kita buat lagi berulang kali. Yang kelima, kita juga telah belajar tambah akaun kita, deposit dan juga kredit akaun kita. Deposit kita tambah dengan kebahagiaan. Kita bercakap tentang perkara-perkara yang baik. Kita menonton benda-benda yang baik. Kita juga mendengar perkataan yang baik dalam circle yang baik. Dan ini semua menambah akaun emosi yang positif kita. So, kita mengurangkan akaun negatif kita, kredit kita. Apa? Akaun-akaun yang marah, sakit hati dan semua-semua tu kita kurangkan. So, kita tambahkan akaun emosi kita. So, apa? Orang yang bahagia saya dapat membahagiakan orang lain. Yang keenam, pemakanan berkhasiat. Kita tengok balik dalam peti sejuk kita. Apakah makanan yang apakah makanan kita yang sihat? Makanan apa? So, makanan inilah yang menambahkan kita punya emosi kita. Selama ni kita kata makan ni tak ada kesihatan, tidak. Makanan ni bukan mengaruhi kesihatan saja, dia juga mengaruhi kita punya emosi kita. Bila kesihatan bagus, emosi kita pun bagus, insya-Allah. Baik. Yang ketujuh, 478 breathing. Kita sedut, tarik nafas 4 saat, lepas tu kita tahan 4 saat, 8 lepas. 4 tu kita sama-sama kita niatkan, aku sedut atau aku sedut segala ketenangan, kebahagiaan, kegembiraan, apa saja ada untuk kita dalam diri kita. Kita tujuh saat itu kita relax, kita ketenangan itu kita masukkan ke semua seluruh bahagian badan kita, daripada kepala kita, daripada semua deria kita, semua anggota badan kita, dan kita lepaskan dengan 8 saat. Maksudnya ialah maknanya kita dalam keadaannya kita kata aku buang segala kesakitan, segala sakit hati aku, segala keburukan daripada aku, segala penyakit aku buang. Itu niat begitu. Itu doa kita. Yang ke-8, jaga intonasi kita. Kita ingat lagi kan, intonasi kita tentang beta wave, yang kita tak boleh galakkan beta wave yang menjerit-jerit, suara tinggi, kita tukar kepada alpha wave, maknanya dalam keadaan yang perlahan. Tolong ya, siap ya, okey tolong simpan ni elok-elok. Jadi anak pun akan dengar dengan suara kita tu dengan intonasi. Kalau kita word saja, tolong simpan benda ni, jadi dia orang pun tak hero sangat. Okey, bila kita cakap elok-elok, insya-Allah ia memberi kebaikan untuk kita. Baik. Ini 8 sudah di-share tentang pengurusan emosi. Bagaimana kita nak kawal emosi kita. So hari ini kita tambah lagi, upgrade lagi ilmu kita berkaitan dengan emosi kita ini. Kita upgradekan lagi untuk menjadikan lebih banyak lagi ilmu yang kita ada ni. Bukan kita nak simpan saja. Saya harap ilmu ini kalau boleh gunakan ilmu ini, apply ilmu ini dan juga share dengan ramai orang ilmu ini. Supaya apa? Supaya dapat lebih ramai lagi orang-orang yang hampir dengan kita, orang yang membahagiakan. Ataupun share dalam grup keluarga masing-masing. Sharekan dengan grup di sekolah masing-masing. Share dengan siapa saja ilmu ini. Ilmu ini bukan untuk disimpan, kita saja. Yang paling bagus ialah apa? Yang saya dah share bagaimana Prof. Mahayam kata, ilmu ini bukan saja kita dengar saja, tapi bukan kita tulis saja, bukan kita simpan saja. Ilmu ini juga kita harus kongsikan. Tambah-tambah lagi kita ajarkan pada orang lain, ia lebih menambahkan lagi percentage kita untuk ingat ilmu itu, dan kita juga dapat kekalkan dalam subconscious mind kita ilmu tersebut. Baik. Ini 8 dah ada, kita pergi hari ini 4 lagi. So, semua itu akan berjumlah 12 teknik untuk kita mengurus emosi diri kita, insya-Allah. Dan kedua-12 ini kalau kita buat 4 ke mungkin, kita 5 ke mungkin, 3 ke mungkin, berapa saja kita mampu buat, kita buat. Insya-Allah dia memberi kebaikan untuk kita. Baik. Hari ini saya nak share lagi 4 lagi. 4 lagi saya pun dah tadi Allah bagi ilham sebenarnya. Bila Abang Long kata tak dapat join tu, dia ada isu, saya terfikir apa lagi 4 lagi. Benda tu dah ada dalam buku yang saya baca, e-book yang saya baca. Tapi saya nak lain sedikit. Apa yang boleh saya dapat lagi daripada guru saya, yang bagaimana saya nak apply kepada saya keselesaan yang
yang rasa untuk tuan-tuan gunakan. Okey, begini. Baik, teknik yang ke-9. Okey, teknik yang ke-9 ini nama me time. Me time ni selalu disebut oleh Prof. Muhaya dalam PMC. Bila saya bersama dengan rakan-rakan adik-beradik yang lain dalam PMC, apa yang kami belajar selalu disebut. Ini selalu disebut oleh Prof. Muhaya, Bonda Prof. Muhaya tentang me time. Me time masa saya lah, masa kita lah, masa aku lah. Masa saya ni, masa kita ini me time. Apa maksud me time? Ada orang faham me time ni kita punya masa kita buat aktiviti sendiri. Pergi melancong, pergi mancing, pergi mana-mana lah. Itu sebenarnya bukan, dalam pada Prof. Mahaya, itu bukan me time sebenarnya. Me time tu bukan itu sebenarnya. Me time ini adalah satu benda kita dengan diri kita. Dan kita dengan siapa? Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud me time? Yang pertama, masa lebih banyak kita dengan Allah. Pembagian masa setiap hari, bagaimana masa kita dibahagikan pada setiap hari? Yang wanita, saya percaya ustazah semua tak ada isu sangatlah. Okey, sebab dapat menguruskan masa dengan baik. Ini bagi yang lelaki mungkin masa mengetih bagi semua kan. Jadi sebab itulah me time ini ialah kita berapa banyak masa kita dengan Allah kita peruntukkan dalam masa sehari. Tambah-tambah lagi di masa PKP ini berapa banyak kita bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Saya tegur diri saya sendiri, kelekaan saya dengan urusan lain dan juga bagaimana dengan urusan kita dengan Allah SWT. So dalam setiap hari, mungkin selepas pada PKP ini, jadual kita mungkin berubah dah. Tak sama macam sekarang dah. So, masa yang kita bahagi setiap hari, contohnya waktu kerja kita. Pukul berapa kita pergi kerja. Sebelum ni, sebelum PKP ni, cuba kita ingat balik. Berapa banyak masa kita habis waktu kerja. Kita keluar seawal pagi lagi. Selepas subuh kita keluar. Ada sebelum subuh yang keluar rumah dah. Sampailah pukul 3 petang, 4 petang. Kalau yang kerja office, balik pukul 6 petang. Macam saya kalau balik, kalau ambil anak semua pukul 7. Katakan 8 malam, 8:30 malam sampai. Ataupun kalau tidak pun pukul 8, ada yang sebahagiannya dah sampai kerja office. Ada pukul 9 malam pun ada. Pukul 10 malam pun ada waktu kerjanya. Jadi benda tu tak pelik sekarang. So, waktu kerja yang banyak masa dihabiskan dalam masa 24 jam tu, masa kerja tu, waktu kerja saja ke? Kerja pun ibadah juga sebenarnya. Tapi tengok waktu kerja. Masa kerja tu macam mana cara ibadah kita tu. Dengan kawan kita pula. Macam tu yang lelaki lah. Kalau Prof. Mahaya paling pantang lah dia. Dah lah waktu kerja tu panjang dah naik masa. Sampai pukul 5-6 petang. Lepas tu malam keluar lagi mengetih. Pukul 9 malam sampai pukul 11 malam pergi mengetih lagi. Itu dia paling marah sekali lah. Dia kata, ini memang tak patut. Untuk keluar lagi nak mengetih bagai semua. Jadi benda tu dia kata tak patut. Sepatutnya masa tu dihabiskan untuk dengan keluarga. Bagi orang yang ada second job. Ada second job. Macam saya juga waktu kerja, waktu hari hujung minggu ke, ada second job saya kalau ada program, saya keluar lagi ke, masa tu kena tengok berapa sebulan masa diperuntukkan untuk itu. Untuk perancangan dia macam mana, apa yang kita buat. Bagi orang bisnes ke, masa untuk bisnes, macam mana dia makan masa kerja satu, dengan kawan satu, waktu bisnes dia pula diuruskan macam mana pula, bagaimana. Daripada rumah ke, daripada luar rumah ke, sebagainya. Lepas tu juga, masa kita juga, setiap hari juga, waktu setiap minggu ke, dengan masyarakat. Macam saya dengan masjid pula, AJK masjid pula. Dengan masjid macam mana pula masa diperuntukkan. Kalau ada program, ada mesyuarat. Kalau mesyuarat ni kadang-kadang hari Ahad mesyuaratnya. Kadang-kadang tu malam. Macam masjid saya pemalam, suka lepas isyak. Lepas isyak kayak mesyuarat. Pukul 9 malam sampai pukul 11, 10 malam. Tapi itu taklah kata setiap hari. Itu mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali. Dengan masyarakat, dengan persatuan penduduk. Dulu saya banyak terlibat dengan penduduk. Habis berlaku, saya pengurusi JKRT di taman. Masa saya dengan masyarakat pula macam mana. Kalau ada isu-isu pula telefon, ni ada ni. Cikgu ada program ini, ada isu sekarang ni. Kena turun pula. Malam ke siang ke masyarakat. Bagi orang yang terlibat dengan masyarakat. Bagi pula, ini masa yang paling banyak digunakan. Kita dengan media sosial pula. Macam mana masa kita bahagikan dengan media sosial? Berapa banyak masa kita pegang telefon berbanding kita pegang tangan anak kita. Berapa banyak masa kita pegang telefon dengan pegang tangan pasangan kita. Berapa banyak masa kita pegang telefon dengan pegang Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi, ini pula, kita kena soal pula. Media sosial berapa banyak masa. Dan berapa ramai orang stres emosi mereka dengan media sosial. Padahal kita tak ada kaitan pun dengan kehidupan orang lain. Tapi kita jadi macam terpalit sama. Contohnya isu-isu dalam media sosial. Kita suka scroll kan media sosial. IG ke, FB ke. Kita scroll benda-benda yang kadang-kadang keluar dalam wall kita benda-benda pelik-pelik dan kita marah. Dan bila kita marah, apa berlaku?
energi yang kita pancarkan itu memberi masalah pada kita. So, saya dalam law of projection itu, kalau kita boleh semak balik, memang apa fakta tetap fakta, tapi energi apa kita pancarkan daripada diri kita kepada diri kita. Kalau kita pancarkan energi yang negatif, mana negatiflah kita itu down banyak benda. Okey? So begini. Dalam media sosial banyak masa kita habiskan. Okey? Berbanyak masa sehari. Begitu juga bahasa dengan keluarga kita, dengan suami, isteri, anak-anak, ibu bapa dan keluarga. Banyak. So kita pun tahu masa kita semua itu yang perlu kita buat. Tanggungjawab kita. Seorang isteri, seorang ayah, seorang bapa, seorang ibu, dan seorang pekerja dan sebagainya. Baik. Dalam pelbagai me time ini ialah, kita juga, me time ini dia termasuk dalam mana? Public life ke, private life ke, secret life. Okey, me time yang saya masukkan ini, dia masuk dalam secret life. Saya dah beri maklumkan dulu sebelum ni kan, tentang apa itu public life. Public life ialah kita dengan orang luar. Orang luar maknanya dengan jiran, dengan pekerjaan kita, dengan masyarakat, dengan semualah. Media sosial, semua public life. Itu public life. Private life, kita dengan keluarga kita, kita dengan pasangan kita, kita dengan anak-anak kita. Itu private life. Dalam rumah kita lah. Dan secret life itu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maksudnya sini ialah me time ini masuk dalam secret life. So berbanyak me time kita. Bila secret life kita tu bahagia, dia akan memberi impact kepada public life dan private life. Juga akan bahagia sama. Kalau secret life kita ada masalah, ini bermaksud public life dan private life kita juga ada masalah. Tak mungkin, memang tak mungkin akan berlaku. Katakan di dalam public life dia nampak bagus, pam dia senyum semua, tapi secret life dia ada masalah. Mungkin untuk berpura-pura bolehlah sementara, tapi dia tak akan bertahan lama. Mana-mana orang yang secret life dia bagus, insya-Allah private life dengan public life dia bagus. Bila dia bercakap pun bagus, suka dia dengar, mana bercakap pun tak mencarut, dia bercakap mana dia fikir, dia susun satu-satu apa nak dibuat dan sebagainya. Jadi semua itu bergantung kepada secret life dia. Kalau secret life dia bagus, maka baguslah dia punya private life dan juga public life dia. Okey, jelas setakat ni Itu public life, private life dan secret life. Me time ni juga ialah kita dengan Allah SWT. Apa maksud me time lagi? Me time ni begini. Sebenarnya bila kita dengan Allah SWT, kita secara personally, kita dengan Allah Ta'ala, kalau kita meminta sesuatu pada Allah dalam keadaan kita bersungguh-sungguh berdoa padanya dan kita benar-benar yakin ya Allah ini akan mengabulkan segala permintaan kita, Allah pasti akan berikan apa yang kita minta, insya-Allah. Dan dia juga bergantung kepada bagaimana cara kita fikir, cara kita sebut, apa kita buat. Kan sebelum ni saya law of projection beritahu tentang yang kita fikirkan juga menjadikan doa untuk kita kan. Jadi kita kena minta tu dengan synchronize semua. Synchronize semua yang ada daripada diri kita, daripada akal kita, daripada hati kita, rasa kita, daripada spiritual kita, semua tu synchronize. Makanya kita akan minta sungguh-sungguh dengan Allah, insya-Allah Allah akan perkenankan. Jadi isunya, ada orang kata dia dah minta dah, tapi dia jadi kadang macam mana aku susah lagi hidup. Perkataan susah dia menjadikan doa yang makbulkan. Okey? Baik. Yang ni saya itu dah sebutkan tentang firman Allah surah Al-Mu'min, ud'uni astajib lakum. Jadi mintalah apa saja kita nak minta yang baik-baik pada Allah, insya-Allah Allah akan makbulkan doa kita, insya-Allah. Cuma yang makbulkan doa yang mana satu? Sama ada doa yang bagus yang kita doa atau doa yang negatif. Maksudnya apa yang kita fikirkan dan apa yang kita doa sebenarnya. Baik. Bila kita minta bahagia, insya-Allah Allah akan pasti berikan kebahagiaan kepada kita. Maknanya Allah itu adalah kebahagiaan yang kita, walau manusia kita macam gini, Allah akan beri kebahagiaan pada kita. Selagi kita dekat dengan dia, selagi kita kasih dengan dia, insya-Allah Allah akan bahagiakan kita. Sebab apa? Manusia ni memang boleh pinggirkan kita bila masa saja. Dia akan pulaukan kita. Sebab apa? Manusia ni dia ada persepsi masing-masing. Dia ada garisan kebenaran masing-masing. Jadi mereka ada klik masing-masing. Manusia ada kan, kita kan di sekolah kan ada kan klik masing-masing, ada grup masing-masing. Dengan ni dia tak boleh kawan, dengan ni dia boleh kawan. Itu manusia. Manusia serba kelemahan. Tapi Allah dengan siapa saja yang dekat dengan dia, tak kira apa dia punya bangsa sekalipun, apa dia punya walau wa'imah, orang-orang yang
Orang kata yang selalu buat dosa dengan dia pun, masih lagi Allah dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim lagi. Masih lagi mengasihi. Tapi kita sebagai orang yang sentiasa dekat dengan Allah, insya-Allah makin lagi Allah sayang dengan kita, dan selagi kita dekat dengan dia, semakin banyak keajaiban yang berlaku dalam hidup kita. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-28 ayat ini, auzubillahi minasyaitonir rajim, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Maknanya orang-orang yang beriman dan tenang, tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati kita. So, maksudnya apa dia? Bila dalam keadaan kita ingat Allah sentiasa, kita sentiasa ingat dia setiap masa, apa akan berlaku pada kita? InsyaAllah kita akan lebih tenang. Dengan cara mana kita tenang? Dengan berzikir pada Allah. Dan apa dia? Kita ingat selepas ni apa dia? Ialah bangun pagi, me time kita adalah kita solat taubat, solat tahajud, baca Quran, zikir. Ketiga-tiga benda ni antara yang asas, basic. Macam tadi dalam live dengan Prof tadi pun diterangkan tentang me time. Apa maksud dengan me time? Bila berkesan kali menyebut tentang me time ni, kata me time dia, contoh dia sendiri, macam Prof Mahir sendiri, me time dia ialah bila waktu pagi, dia akan sapa husband dia, Dr. Azmi. Lepas tu dia akan masuk tandas masing-masing sebab dia ada 2 tandas di rumah dia. Dan tandas masing-masing bilik dia. So, masing-masing dah ada private ni, dia punya private sendiri lah. Dan dia ada personal dia sendiri. Dan dia ada hidup dia. Lepas itu dia akan bangun. Lepas tu dia akan sucikan diri semua. Lepas tu dia akan bangun malam. Dan kita buat solat taubat dan solat tahajud apa saja dengan kita dengan Allah SWT. Itu maksud me time ini ialah kita dengan Allah. Maknanya kita dengan dia sendiri. Kita mohon ampun, bercerita dengan Allah. Itu saja. Bukan kita nak cerita dengan kawan kita banyak benda kita cerita dengan kawan kita. Tapi cerita dengan Allah. Allah, aku rasa ini ya Allah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Sampai 5 isu kita ada hidup kita. Kita bercerita dengan Allah. Kita mengadu dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah, apa yang boleh tuan-tuan buat ialah bangun malam. Sebelum bangun pagi ni pun malam kena prepare maksudnya. Kalau saya diamalkan diajar tentang bangun untuk bangun malam ni dengan mudah ialah kunci jam tu satu hal lah. Kena kunci jam lah kan. Ya seluruhnya kita kena niat lah. Pasal niat dulu. Kita nak niat bangun pukul berapa pagi. Katakan kunci jam 4.30 pagi. So 4.30 pagi lah. Macam tadi pun saya terkunci jam 4.30 pagi pun. Kadang 4.45. Kadang-kadang tu pukul 5. Alhamdulillah lah masih lagi lepas. Sejam sebelum subuh kan. Jadi kita bangun awal pagi. Ada orang pula yang seorang yang ahli perniagaan. Dia kata dia tidur pukul 9. Bangun pukul 2 pagi. Apa yang dia buat pukul 2 pagi? Pukul 2 pagi dia buat apa? Bangun malam. Lepas tu baca Quran. Lepas tu dia baca buku. Dia akan baca buku pada antara pukul 4 pagi macam tu. Jadi masa tu memang masa tu saya ingat lagi masa saya aktif dalam penulisan dulu, dalam menulis novel atau buku motivasi, saya akan suka bangun pagi tu tulis buku. Memang masa tu waktu yang sangat pure, waktu yang sangat dia kata tenang, sangat tenang waktu tu. Dalam keadaan yang alpha wave lah kalau dia. Dia kata tenang, relax. Idea pun curah-curah masa tu insya-Allah. So, bangun awal pagi dengan solat taubat dulu, jangan lupa. Solat taubat tahajud ni 2 solat yang saya rasa yang boleh katakan bila nak bangun malam inilah yang kebiasaan yang diajar oleh guru-guru kita lah. Sebab tu tambah lagi nak solat hajat ataupun solat sunat tasbih dan sebagainya. Itu terpulang. Solat tahajud nak buat 2 rakaat ke 4 rakaat ke 6 rakaat ke 8 terpulang masing-masing. Cuma dikatakan me time ini adalah bila kita banyak bangun malam. Yang kedua adalah baca Quran. Dan sebelum turun rumah, baca Quran dulu lah. Sama ada surah Sajadah ke. Tak kira apa surah. Kalau amalan harian dikatakan oleh, dinasihatkan oleh Ustaz Ainda Ismail Kamus kan. Apa ni? Surah yang perlu wajib kita baca. Surah Yasin setiap hari, setiap pagi di semua tak surah Yasin. Lepas tu baca surah Al-Waqi'ah setiap hari. Lepas tu baca surah As-Sajadah. Dan malam-malam, setiap malam surah Al-Mulk baca. So, 4 surah ni jangan tinggal. Kalau katakan dinasihatkan oleh Ustaz Ismail Kamu lah. Maknanya kata 4 surah ni kalau boleh jangan tinggal. Tapi kalau boleh 1 ke 2 pun boleh kita jadikan amalan. Katakan kita ni setiap hari baca Al-Mulk. Okey, Al-Mulk teruskan. Dan kita upgrade lah. Setiap masa insya-Allah. Okey. So, bila kita selalu membiasakan diri dengan Al-Quran, insya-Allah kita lebih tenang. Emosi kita lebih terkawal. Percayalah sebab Al-Quran itu sendiri adalah mukjizat. Okey? Setakat ni boleh Baik.
Ini tentang Al-Quran dan zikrullah. Apa lagi? Zikrullah ni tadi pun dalam live tadi dengan Ustaz Hakim, dengan Prof. Maya, dengan Tuan Fahdi Ghazali bercerita tentang salah satu perkara yang boleh menjadikan kita murah rezeki. Untuk apa ni, rahsia kekayaan ialah bukan kaya dengan usaha kerja kerasnya, tapi kaya ialah dengan zikrullah. Dengan zikir Allah itu dengan kita beristighfar. Beristighfar banyak-banyak, beristighfar banyak-banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ataupun kita istighfar, biasa kita zikir apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar ke, ataupun subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Baca subhanallah 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 subhanallah. Alhamdulillah 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 Allah akbar Allah akbar. Itu pun setiap lepas solat. Tambah lagi dengan la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pun selepas solat kita baca. Ataupun selepas ataupun sebelum dan selepas solat subuh kita baca apa biasanya? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Itu boleh juga. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Okey, baca 100 kali. Dan juga sebelum hari-hari juga ada guru saya macam yang ni pun digalakkan, Pak Nasrullah pun, tu amalkan baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Baca. Kalau boleh 100 kali sehari. Ini amalan-amalan yang dipesan oleh para ulama terdahulu dan dibawa oleh guru-guru kita, yang mana boleh bacakan amalan kita. Sebab percayalah, kekuatan zikir ini menjadikan kita ni lebih tenang, lebih relax, dan lebih sebab tu kita dapat cubaan apa-apa pun, lebih kita jadi orang yang lebih bermanfaat pada orang lain, insya-Allah. Sebab apa? Apabila kita mengamalkan me time ini, waktu pagi kita mulakan dengan ini, kita pun dalam keadaan yang tidaklah tergesa-gesa sangat. Mungkin kita katakan bahawa tidur, saya dah share dulu kan apa yang tentang tidur ni, apa rahsia tidur. Bila kita tidur pukul 9 malam, 10 malam, 11 atau 12 malam, sebelum pukul 12 malam, apa yang akan berlaku ialah kualiti tidur ni macam sejam bersama dengan 3 jam. Ini daripada pakar pada Profesor Hamzah Hamzawi mengatakan kualiti tidur kita, sebab tu Nabi Muhammad SAW dia akan tidur selepas Isyak. Dia akan bangun sekitar pukul 1-2 pagi. Dia akan bangun. Kenapa? Bila kita tidur pukul 9 malam, katakan buat tidur 9 malam lah. Contoh, sebab contoh. Tidur 9 malam maknanya 10, 11, 12. 3 jam kan? Tapi dari segi kualiti dia jadi macam dah 9 jam tidur kita, kualiti kita. Dah campurlah kalau kita pukul 1, 1, 2, 3, 4, 5. Itu maknanya macam kualiti dia 1 jam tidur, 1 jam lah kualiti dia. Okey? Dan bila kita tidur selepas subuh, pukul 7 katakan PKP ni nak tidur lagi selepas subuh, sejam atau 3 jam kita tidur bersama dengan kualitinya 1 jam. Maknanya kalau tidur pukul 7 katakan, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 10, maknanya 3 jam tu, maknanya sama dengan 1 jam. Itu jadi penat sikit bagi orang yang jenis tak tidur malam, memang kadang jadikan mudah stres. Sebab apa? Dia tak boleh kontrol waktu tidur dia tidur siang saja, itu masalah. Sebab waktu tidur siang tak sama dengan tidur malam kualiti dia. Tuhan dah bagi cantik lah. Malam untuk berehat, insya-Allah. Okey, ini ialah teknik yang ke-9, panjang lebar saya sebut ini ialah me time, yang mana teknik ini powerful. Bila kita urus me time ini, insya-Allah emosi kita terkawal. Kata Ibnu Abbas, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu, insya-Allah. Jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Allah Akbar. Ini antara perkara kata-kata yang sangat mahal, tuan-tuan. Bila kita ambil kata-kata ni, kalau letak kat dinding pun, buat cantik-cantik macam poster, insya-Allah dia jadi satu benda motivate, menambah akaun emosi kita. Deposit kita akan bertambah. Setiap hari kita baca, jagalah Allah, nescaya Allah akan menjagamu. Cuba buat besar-besar. Tulis besar-besar, print, letak di dinding. Kalau boleh color buatlah macam mana rupa, suruh anak buat cantik sikit, letak kat dinding. Maknanya hari-hari kita tengok, anak kita pun tengok hari-hari. Jagalah Allah, nescaya Allah jaga kamu. Mana jaga Allah ni, jaga waktu solatnya, jaga tutur kata kita, jaga perubahan kita, semua kita jagalah. Jadi orang yang bertakwa lah. Mana insan kamil. Insan kamil lah. Insan yang memanglah agak susah, tapi bila kita usaha, insya-Allah kita akan dapat. Okey? Baik. Ini tentang yang ke-9. Saya rasa yang 9 ni boleh semua ya, insya-Allah ya. Baik. Saya nak pindah kepada yang 10. Ini simple sikit. Teknik yang ke-10 ni, tuan-tuan, dinamakan saya salah anda betul. Ataupun dalam bahasa Indonesia ni, saya salah anda benar.
Okey, saya ambil ini adalah ambil daripada ilmu daripada Pak Nasrullah yang ajar kami tentang tajuk ini adalah meta asal ni adalah garis kebenaran. Okey, meta asalnya ialah ini. Ilmu rezeki, garis kebenaran. Tapi setukar untuk 10 teknik yang boleh gunakan, saya salah, anda betul. Ini maksudnya apa tuan-tuan? Alhamdulillah, bila saya mengamalkan dalam masa hampir setengah tahun ini, ilmu ini, saya pun baru lagi belajar manage rezeki pun. Bila diamalkan betul-betul, dia akan memberi satu kepuasan pada diri kita, insyaAllah. Cuba buat. Bila apa in case berlaku pada diri kita, in case ujian datang, bila kita, selagi saya amal benda ni, selagi itulah ujian banyak datang pada saya. Datang, sampai tak tertepislah kita ni, ujian-ujian datang. Sebab Allah akan uji kita. Jadi bila kata saya salah, anda betul, maknanya kamu betul, maknanya setiap isu yang berlaku tak jadi isu lah. Tak ada persoalan lah. Sebab apa? Apa-apa isu yang berlaku, contoh kita dengan suami ke, dengan isteri, dengan anak-anak ke, dengan jiran ke, dengan siapa saja, apa dia kata, okey, tak apalah, saya salah, kamu betul. Saya bersalah, abang betul lah. Orang pun bila dengar, bila kata gitu, dia pun jadi Allah, malas nak bergaduh kita, malas nak bertekak dengan orang kita. Sebab apa? Kita akui kesalahan kita. Walaupun dalam mata kasarnya, orang ketiga, keempat tengok pun, yang salah tu dia, bukan kita. Tapi kita kata kita salah, anda betul. Sebab apa? Setiap yang berlaku itu adalah cerminan diri kita, insyaAllah. Macam gini lah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan ambil telefon, ambil kamera dan menghala diri sendiri. Ataupun tengok cermin. Kalau ada cermin dekat tu. Bila kita tengok cermin, bila tengok cermin, apa yang ada kat cermin? Contohnya, contohnya kat cermin itu, ada benda-benda yang kita nampak buruk kat cermin itu. Contohnya lah, pipi kita ni adalah, katakan ada contengan lah. Ada conteng lah. Pipi kita ada conteng dengan pensel, kena pen conteng pipi. Kita kata salah cermin ke salah kita? Kita nak marah cermin ke marah kita? Kita akan marah kita lah. Sebab kita, cermin tu memancarkan kita saja. Macam itulah dalam kehidupan hidup kita. Maknanya, setiap yang berlaku dalam kehidupan kita, contohnya ginilah. Berlaku orang marah kita. Berlaku orang tak tegur kita. Berlaku orang tak like kita punya status. Berlaku orang tak share kita punya status. Berlaku orang tak ikut apa kita cakap. Anak kita tak dengar cakap. Sebenarnya, anak kita tak dengar cakap kita itu bukan kerana anak itu sendiri tak kurang ajar dan sebagainya. Itu cerminan kita. Maknanya, itu Allah nak tunjuk bahawa itulah kita. Maknanya kita tak didik dia ke, kita terlupa dia ke, kita tak doakan dia ke, apa saja. Itu tentang kita. Sebab itulah dalam ilmu manage rezeki ni, dia lebih kepada kita, bukan orang lain. Jangan risaukan orang lain. Kita risaukan tentang diri kita. Apa yang kita hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan pencipta kita. So, bila kita kata, saya salah, anda benar, anda betul, insya-Allah setiap apa persoalan dalam hidup kita, kita akan jadi tenang. Emosi kita akan sangat terkawal, tuan-tuan. Sahabat-sahabat semua, buat dah, cubalah praktis benda ni. Dia akan makan masa lah, take time lah. Dia tak akanlah jadi terus. Mula dia akan marah jugalah. Memang kita akan jadi, mood kita lain macam. Sebab apa? Bayangkan, kita hidup atas muka ni berapa tahun. Kalau kita sekarang dah umur 41 tahun. 41 tahun kita hidup dengan keadaan begitu. Kalau kita umur 44 tahun, 44 tahun kita hidup keadaan begitu. Kalau kita hidup 46 tahun, 46 tahun kita hidup keadaan yang macam tu. Dan bayangkan, kalau kita sudah 50 tahun, hidup dengan keadaan yang marah, hidup keadaan yang cepat bosan, cepat temper dan sebagainya. Bayangkan nak ubah dengan saya salah, anda betul dalam masa satu hari. Ialah satu benda yang sangat berat, tuan-tuan. Jadi kita kena train dan doa, tuan-tuan. Kena train dan doa. InsyaAllah bila istiqamah, konsisten kita buat benda ni, insyaAllah kita akan jadi rasa, wow, indahnya, bahagianya, tenangnya, apabila kita katakan bahawa saya salah, kamu betul. Dalam hati kita tak apa. Tak perlu kita nak cakap ke orang, saya salah betul, tak perlu macam tu. Yang isu sekarang ni ialah energi kita. Jadi, walaupun dia marah, pam, walaupun kita tak dengar kita cakap pun tak apa. Yang penting kita tahu, saya salah, dia betul. Macam bos kita marah kita apa. Tak apa. Maknanya saya salah, oh betul. Maknanya kita betulkan apa yang dia nak tu. Okey, kita buat. Walaupun, contohnya arahan dia tu B. Kita buat B. Tiba-tiba besok, dia kata C. Padahal kita ikut dah B. Tak apa, kita salah, dia betul. Mungkin kita tak tanya dia 2 kali ke, kita tak mesej dia, tak tanya dia betul-betul ke, tak tanya kawan kita. Adalah kesilapan-kesilapan yang kita buat itu. So, bila kita kata, saya salah, kamu betul, insya-Allah dengan izin Allah, kita jadi lebih tenang, lebih relax dan lebih berbahagia insya-Allah. Sebab ilmu ni sangat powerful, tuan-tuan. Sebab itulah, apa yang menjadi perkara isu kita adalah, kita, garis kebenaran kita tu lebar sangat, besar sangat. Kita kata kita yang betul. Sebab apa? Kita ni ustazah, kita ni ustaz, kita ni lebih tua,
kita lebih besar, kita lebih tinggi darjatnya. Apa pun sajalah dalam family ke, dalam tempat kerja organisasi ke, dalam hubungan macam hubungan antara guru dengan murid, murid dengan kita pentadbir sekolah ke, sama saya contoh di jabatan pendidikan ke, dengan pegawai ke, dengan guru ke. Jadi tak boleh jangan garis kebenaran tu jangan tinggi sangat, jangan terlalu ego sangat kita ni. Sama saja. Kita ni sama. Yang kita ni semuanya maha apa ni kita ni adalah yang maha yang apa ni yang lemah, maknanya kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Kita ni boleh berdiri kat sini ni, saya boleh berada depan tuan-tuan ni sebab Allah tutup banyak keaiban saya. Dan kita pun berani berada depan orang khalayak ramai pun Allah tutup keaiban kita. Kalau keaiban kita tak dapat ditutup macam di hari akhirat kelak, Allah Akbar. Nak mana kita nak sembunyikan muka kita ni? Sebanyak mana kesilapan yang kita buat. Berapa banyak perkataan-perkataan yang telah kita lontarkan, kita berikan pada orang lain dan untuk diri kita sendiri. Itu maknanya kita kata saya salah, anda betul. InsyaAllah kita dalam keadaan yang lebih tenang, lebih relax. Percayalah, kita dah buat benda ni insyaAllah dengan izin Allah, Allah bagi kita tangan yang sangat luar biasa. Tak rasa nak marah, tak rasa nak apa. Antara faktor juga bila kita, macam saya pun antara yang orang kalau Prof Maya kata semalam, orang yang tanda-tanda stres ni adalah biasanya orang yang ada hipertensi, yang banyak sakit, kecil manis, sebagainya lah. Dia jenis sakit banyak, itu ada stres lah. Ada unsur sebab hormon-hormon yang sepatutnya keluar. Jadi, benda-benda itulah kena kawal insyaAllah. Jadi bila kita kata kita salah, ilmu betul, walaupun dia orang tahu tak tahu apa yang kita kata pun tak apa, wow, kita boleh terima. Wow, kita lebih tenang dan lebih bahagia insyaAllah. Ini adalah teknik yang ke-10 tuan-tuan. Okay, saya salah, anda betul. Boleh setakat ni dua teknik ini rasanya boleh dua teknik. Ada nak tanya boleh unmute dan boleh tanya saya sekarang. Silakan. Kalau tak ada saya akan teruskan. Kalau tak ada saya bagi tempoh. Okay, tak ada Sebab saya nak pastikan semua dapatlah hari ni apa yang saya share ni dapat insyaAllah. Yang penting saya nak semua dapat dan boleh praktik. Sebab ilmu yang kita belajar ni ialah untuk praktik. Sebab apa? Sebab kita ni adalah pengemudi emosi. Sebab kita ni pengemudi emosi, bukan orang lain. Sebab emosi kita ni kita yang kemudikan, kita yang kontrol diri kita nak jadi macam mana. Semalam saya share apa? Tentang satu formula semalam. Peristiwa plus respon dan juga outcome. Peristiwa apa yang berlaku, respon dalam jiwa kita apa yang berlaku, dan respon, dan daripada respon itu akan lahirkan apa lagi? Kita akan lahirkan apa? Yang akan berlaku apa? Nasib kita. Apa akan berlaku dalam nasib kita insyaAllah. Okey? Jadi perkara-perkara inilah yang perlu kita ingat. Okey? Peristiwa plus respon sama juga outcome. Outcome ni nasib kita. Peristiwa apa? Peristiwa ialah contoh gini peristiwa orang langgar belakang kereta kita. Nauzubillah lah. Okey? Apa respon kita? Pernah sekali di bulatan masjid sana tu, saya pernah ada satu budak perempuan. Kebetulan tu, ni cerita ni adalah dalam awal tahun baru ni lah. Dalam bulan 1, bulan 2. Saya lupa bulan 2. Dia langgar belakang saya. Lepas tu, saya keluar. Okey, kita dah belajar lah. Saya salah, anda betul ni. Kita kena praktik lah. Jadi, dia kata, minta maaf lah. Terima kasih, minta maaf lagi gini-gini. Kenapa? Awak tengok telefon ke? Ya, cik, saya tengok telefon. Lah, yang kau tengok telefon saya kenapa? Yalah, cik, saya sebenarnya ni nak tengok. Ni, wish. Nak pergi ni untuk ni. Ada mesej dengan mak dia. So, macam mana sekarang ni? Tak apalah, cik. Kita kena balai. Okey, kita pergi balai lah. Tak ada apa-apa. Relax, pergi balai. Tapi masa kita terbuang situ lah. Bayar pukul 6 petang. Accident pula tu. Pergi balai polis Shah Alam tu. Session 7 8 tu. Duduk sana saja. Sampailah ke maghrib kita pula sana. Lepas maghrib masuk ke isyak. Tunggu pula dengan report bagai semua. Tak apalah. Allah adalah benda yang Allah uji kita. Ada dosa-dosa saya tu. Jadi perempuan-perempuan. Okey cik macam mana? Settle gitu. Okey settle. Okey saya pun pergi hantar kedai. Kedai pun baiki. Okey gitu semua. Beres semua. Alhamdulillah selesai. Lebih kurang 2 minggu jugalah kereta saya. 2 minggu, 3 minggu. Lepas tu Ustaz Sofwan pinjamkan kereta dia dan saya boleh kerja.
Allah memudahkan semuanya. Jadi maksudnya begini, setiap apa berlaku tu bila kita respon kita bagus dan nasib kita pun jadi bagus lah. Andai kata saya buat plan B, cerita yang kedua pula, bila budak tu langgar, betul dia salah. Okey, kereta dia pun rosak banyak. Dan saya maki-maki dia. Saya marah-marah dia, maki dia gini sampai apa ke berlaku pada budak tu. Tak kekesian dia, emosi dia dengan lepas tu bergaduh pula saya dengan dia. Tak aman. Jadi saya jiwa pun jadi down, dia pun down, jadi kacau semua benda. Jadi sebab tu bila kita respon positif, insya-Allah. Walaupun orang yang kita lawan itu yang negatif, bila kita respon dengan positif dia, insya-Allah kita boleh menang tuan-tuan. Tak menang untuk kita dia, jangan cerita dia lah. Kalau dia nak teruskan macam tu tak apa. Tapi untuk kita menang lah. Kita rasa tenang. Macam tu maksud saya. Sebab itulah bila kata saya salah, anda betul. Okey, ini 10. Okey, yang 11. Yang 11 ini saya terfikir daripada sebenarnya yang tak ada yang mana ni ialah saya dapat daripada PMC jugalah. Daripada PMC saya belajar untuk menurunkan emosi, tapi dia Prof beritahu tentang lain, tapi saya ambil take note, saya decode apa yang dia cakap tu, apa benda. Salah satu perkara yang boleh memberi kebahagiaan pada kita, ketenangan dan juga turunkan emosi yang tak stabil kita atau memberi ketenangan pada kita ialah dengan giving, memberi. Ini cukup powerful lah, memberi. Bila kita banyak memberi, tuan-tuan, insya-Allah dengan izin Allah, kita akan jadi lebih tenang, subhanallah. Contohnya memberi apa? Paling ringkas memberi apa? Kalau tuan-tuan di sekolah, kalau di sekolah bukan jumpa anak-anak ke di murid kata yang agak kurang ke kita tahu tak pendapatan dan kurang ke, kita beri. Macam apa ni? Sekolah Kak Wan ni buat apa tu? Lazizah ke? Lazizah satu program yang dalam ASIS kan, surau kan. Lazizah tu buat Lazizah memberi. Itu memberilah. Apa kebahagiaan, ketenangan, rasa bahagia ya Allah dia dapat makan. Sebab apa tuan-tuan begini tuan-tuan? Saya bagi gini sebab apa saya tunjuk kata Lazizah tu? Apa yang kita rasa, bila kita rasa makanan sedap sendiri, kita rasa sedap lah. Berapa minit kita sedap, berapa saat kita rasa sedap makanan tersebut. Kita mungkin rasa sedap tu hanya 5 second, 4 second, atau 3 second, atau 10 second je. Kita rasa kat tekak kita lidah, kita tekak, lepas tu hilang, masuk perut. Dah habis dah, sedap tu dah habis dah. Oh sedapnya, ya Allah, lauk ni ya Allah. Makan habis. Berbanding kita beri orang makan, dan kita lihat mereka makan. Apa berlaku? Nikmat itu dia berpanjangan. Kita tengok dia bergembira, wajah dia happening, senyumnya lebar. Dia pun terima kasih, ya Allah, terima kasih Ustazah, terima kasih Cikgu, terima kasih Ustazah, ya Allah, terima kasih Puan. Jadi apa berlaku? Nikmat tu berkekal kat kita bertahun-tahun tuan-tuan. Bertahun-tahun. Kalau kita makan sendiri yang sedap itu, kita hanya 2-3 second saja Allah bagi nikmat pada kita. Tapi dengan memberi, kita giving, apa akan berlaku? Nikmat itu kita ingat sampai kita mati insya-Allah. Bila-bila kita ingat nikmat. Sebab apa? Kita memberi. Contohnya, ada makcik. Katanya jual keropok. Kita ni tak ada apa lagi dengan keadaan dia tak larat dan sebagainya. Kita tak mampu dan mahu beli keropok dia, kita bagi dia berapa yang kita ada. Pernah tak tuan-tuan buat macam ni? Sebab ini praktikal. Ini bukan kata nak angkat apa, nak angkat di sini kita nak test. Ilmu ini bukan apa. Saya pernah buat test macam ada satu pasangan yang berumur dalam lingkungan 60-an lah. Pasangan 60-an. Apa berlaku? Di kedai dekat rumah dia. 60-an umur dia. Dan dia tu Bilal lah, surau atau Bilal masjid lah. Jadi, bila dia tengah makan, dia tak nampak kita lagi. Bila tengah makan berdua, apa berlaku ialah beritahu bila dah nak habis makan, kita makan, lepas tu bagi kat cashier. Bila kat cashier, lepas tu cashier pun, okey, ni tolong bayar sekali dengan pakcik dah. Okey, bayar tu. Lepas dia dah masuk awal, lepas tu dia nak keluar lah. Lepas tu dia panggil lah cashier tu nak bayar lah kan, budak tu nak bayar. Dah bayar dah. Lepas tu cashier pun katanya tak bagi tunjuk dah, dia bagi tunjuk juga. Tu abang tu dah bayar dah. Apa yang berlaku lah dengan wajah yang senyum dengan kata terima kasih tuan, terima kasih cik, Allah anak, dia panggil anak. Asyik mana, gini. Dia itu punya rasa, ya Allah. Jadi kita apa, dia makan apa sangat? Pun mie goreng je dia bukan. Allah, ya Allah. Nikmat kita makan hari tu pun rasa hilang nikmat kita makan tu. Sebab apa? Kita nikmat merasai apa yang kita lihat dengan wajahnya, dengan rasa dia tuan-tuan. Kita rasa tu. Sama-sama dengan kita ke PKP ni kan tuan-tuan. Kita tahu apa yang berlaku jiran-jiran kita, dia dapat makan ke tidak. Dengan anak-anak murid kita, dapat makan ke tidak dalam grup parent ke. Kita tengok, cuba kita survey. Ada tak yang dapat makan? Sebab semalam pun ada kawan saya daripada KL. WhatsApp dia kata, ada tak ada satu keluarga ni di Hulu Langat, dia keadaan susah begini.
suami dia tak ada kerja sebab gaji hari, anak sulung pula patah kaki apa dia accident, lepas tak ada kerja, tak ada duit nak makan. Dia tanya tempat kami ni ialah yang nak tanya, dia tanyalah nombor pegawai JAIS apa semua tu, sebab saya kata nombor pegawai JAIS pun kalau saya bagi pun takut tak link pula dengan masalah dia. Saya pun forward kepada Ustaz Sofwan. Ustaz Sofwan pun kita punya Ustaz Sofwan kata tak apalah, kita tengok dulu. So tanya betul kes tu, saya bagi nombor ustaz tu ke dia, suruh telefon Ustaz Sofwan sendiri, settlekan sebab semua ada dana dia lah, masjid ada dana dia, dana pun banyak. Saya kata ini bukan merentas Qaryah lah, jangan kira sangat Qaryah ni. Qaryah ni tak apalah, jangan kira sangat. Kira kan orang tengah susah sekarang. So, sekarang ni ada stok daripada masjid dia, ada lagi bantuan yang boleh hulurkan, tak apa, alhamdulillah, walaupun jauh mungkin boleh masuk duit dalam bank semua, cuma nak tengok sama ada benar atau tidak cerita tu sajalah. Jadi dia sangat memberi satu perkara yang sungguh membahagikan dan bantu. Kita tak bantulah duit, kita tak bagilah nak bagi beratus-ratus duit, tapi kita tunjuk jalan pada orang untuk membantu orang tersebut. InsyaAllah dia akan dilihatlah oleh Allah SWT, insyaAllah. Macam itulah kita. Maknanya dengan memberi ini, ya Allah, dalam PKP ni juga, kita jangan ceritalah orang tu berikan nak tunjuk apa. Tak apalah, itu biar, itu soal dia. Hati, budi orang lain, kita tak boleh nak persepsi, nak buat cara kita je. Kita jangan ambil kira. Tapi kita kira kita ni, apa yang kita ambil peranan kita. Mungkin kita tak boleh hulurkan cara yang macam orang lain, Abid Liu buat, nak pergi ke tempat-tempat ataupun NGO setengah NGO buat pergi. Apa yang kita boleh buat, tuan-tuan? Kita bolehlah beri apa ni, macam apa ni, kita buatlah contoh ni, tuan-tuan, saya langkau ke sini tugasan tuan-tuan selepas kelas ini, tuan-tuan, untuk praktikal, tuan-tuan, kita jangan buat benda yang kita cakap saja, tuan-tuan. Praktikal, kita pilih satu lokasi yang kita mahu salurkan sumbangan kita. Niatkan untuk siapa dan apa. Saya bagi contoh, salah satu tempat yang boleh kita buat adalah, macam tadi, kita orang live tadi pun dengan Ustaz Akin. Salah satu tempat adalah yang boleh kita hulurkan. Yang ni betul-betul, alhamdulillah, insyaAllah, tuan-tuan, yang ni boleh, tak perlu diragukan lah. serantaumuslim.onpay.my. Di situ banyak package-package yang boleh kita salurkan. Kita tak mampu yang 100, yang 500, yang 50, yang 30 pun ada. Dan dia ada package yang untuk kita salurkan. Untuk frontline kita ni, bahasan depan kita pun ada satu tabung khas dibuat oleh mereka, Serantau Muslim. Saya bukanlah NGO Serantau Muslim, tapi saya katakan ni sebab tadi, kebetulan tadi Allah izinkan bersama dengan Ustaz Hakim dalam live tadi, jadi katakan Serantau Muslim.op ni adalah satu tempat yang boleh kita salurkan. Kita tak boleh bagi tenaga kita, tak mampu. Kita nak bagi dana banyak-banyak, tak mampu. Kita hulurkan berapa kita boleh daripada pendapatan kita yang kita ada ni, insyaAllah. Sebab minyak kereta pun dah jimat. Makan-makan kita mungkin lebih lah, sebab makan banyak sekarang ni. Duit dapur kita bertambah bulan ni. Walaupun duit minyak kita kurang, tapi dia okey lah, fair lah kan. Jadi, maknanya kita boleh salurkan pada mereka caranya. So, sekarang ni ialah nikmat orang yang dapat tu berbeza dengan apa nikmat yang kita dapat, yang kita makan. Cara contoh lebih lagi, kalau di taman perumahan kita ada guard, contohnya ada guard depan macam rumah tu ada guard depan, kita bagilah ke guard tu setiap sekali beli pesan ke suami ke, beli ke guard tu teh ais 2, okey, beli teh ais 2, modal kita tak sampai pun RM3 tuan-tuan, atau RM4 atau RM5 tuan-tuan, tapi kegembiraan, rasa nikmat orang tu berpanjangan, tuan-tuan. Dengan dia bukan isunya jumlah duit tu berapa, tapi value dari segi rasa tu, dari segi nikmat perasaan dia menerima dan kita memberi ni, dia berbeza, tuan-tuan. Okay, so itu penting. So apa giving kita boleh bagi, tuan-tuan? Giving ni, tuan-tuan, yang kita boleh bagi adalah doa, tuan-tuan. Satu giving kita doa, tuan-tuan. Sebab itulah saya berkali-kali terang dulu kan, macam dalam kelas ni dulu, saya katakan apa, setiap pagi bangun fikirkan 5 orang kita nak bahagiakan, sekurang-kurangnya. Nak bahagiakan mana? Kita doakan. Kita doakan orang. Kalau kita boleh doakan kawan kita satu persatu, tuan-tuan, dalam solat kita. Saya dah share dulu kan macam mana doa tu kan. Macam mana kita doa je, sebut nama. Okey. Contohnya kata-kata doa, ya Allah ya Tuhan aku, kurnialah Kak Fauziah tu kata tenang, rahmat, murah rezeki untuk dia. Kita sebut nama. Secara personally, kalau kawan kita dengan sakit, kita doa nama dia. Nama penuh dia kalau kita ingat. Niat ke dia, doa dia. Dia tak tahu. Tapi hebatnya bila doakan orang ni ialah malaikat akan aminkan doa kita dan malaikat mendoakan kita balik doa tersebut. Ya Allah. Bayangkan kita doakan, ya Allah Tuhan aku, kurnialah, hindarilah, jauhilah
coronavirus ini daripada seluruh orang muslim dan muslimat, ya Allah, dan seluruh manusia atas muka bumi ini, ya Allah, kau bayangkanlah berapa banyak manusia atas muka bumi ini, berjuta-juta, berapa ramai umat Islam atas muka bumi ini, berjuta-juta, ya Allah, dan malaikat doakan kita balik, ya Allah. Ini semua, ya Allah, memberi satu kekuatan pada kita, ya Allah, dengan doa. Inilah power of doa. Mana kita doakan orang, malaikat doakan kita balik, ya Allah. Dan yang tadi yang sedekah tadi, yang sebut sedekah tadi. Yang ketiga, kita bantu orang lain, tuan-tuan. Bantu cara mana? Tak boleh cara fizikal, cara idea, tuan-tuan. Tak boleh idea ilmu. Giving. Macam apa berlaku sekarang ni, saya giving knowledge. Saya giving dari segi experience, ilmu dan sebagainya. So, saya giving, tuan-tuan. Tuan sambutkan ilmu ini, tuan-tuan amalkan. Okey? Jadi, tuan-tuan pula ambil ilmu hari ini, share pada orang lain, dan tuan-tuan pun dapat juga giving tersebut. Berikut. Sebab apa? Program saya sebut kami ialah jangan sekali-kali jadi taker, jadilah giver. Kita jadi orang pemberi. Jangan taker, pengambil. Giver. Okey, jadi orang pemberi. Okey, so kita berikan nasihat contohnya. Okey, ini tentang, so gini tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, untuk latihan kita, latihan sekarang ni, tugas anda adalah pilih satu nama yang anda mahu doakan dia sekarang dan doakan kebahagiaan dia atau apa-apa. Pilih satu nama sekarang yang dekat dengan kita atau jauh dengan kita atau siapa saja. Pilih satu nama dan anda doakan dalam masa 1,5 minit ini, anda doakan. Saya akan bagi ruang masa untuk tuan-tuan doakan satu nama ini dan tuan-tuan akan doa dalam hati yang lubuk ikhlas. Mana daripada lubuk hati yang paling dalam. Tuan-tuan doakan ikhlas. Kalau boleh nak menitis mata, menitislah. Tuan-tuan doakan dia, rahmati dia. Semoga Allah berkata. Dan kita sama-sama doakan. Okey? Saya akan stop sekejap, saya akan berhenti sekejap. Kita akan masa lebih kurang 2 minit untuk kita mendoakan satu nama. Dan kita doakan untuk dia. InsyaAllah. Kalau tuan-tuan nak doa 2 nama, doakanlah. Okey? 1, 2 mula dengan lapang. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillah. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Ya Allah. Benar. Ya Allah. Ya Rabbana Rabbana. Wa faqidu amri Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allahumma filli, Allahumma habbi. Okey tuan-tuan, Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan dah doakan seorang, dua atau tiga, saya sempat doakan 3 orang tadi. Dan insyaAllah dapat apa semua dalam keadaan yang baik. Moga-moga yang kita doakan itu memberi kebaikan kita. Dan dia dah dapat doa itu insyaAllah. Dan percayalah, Allah mendoakan kita semula, ya Allah. Baik. Okey, baik tuan-tuan. Baik tuan-tuan. Kali ini, yang ke-12 ini, yang lebih praktikal sikit ini, ini adalah dipanggil hand acupressure. Hand acupressure. Hand acupressure ini, ilmu ini saya diajar oleh Dr. Taufik asalnya. Kemudian saya menyelinap balik, pergi ke YouTube, ke website, mencari apa ilmu hand acupressure ni. Baik tuan-tuan. Hand acupressure ini juga nama satu ilmu daripada Jepun tuan-tuan. Ataupun ilmu dipanggil Jing Shi Yutsu. Jing Yutsu pernah diajar. Ini kalau ikut pada Dr. Taufik kata, ilmu ini pernah diajar kepada jururawat oleh penyelidik ilmu ini. Dan ukur tak stres jururawat sebelum dan selepas menginteni. Apa yang berlaku tuan-tuan? Masya Allah. Apa yang berlaku jururawat ini dalam keadaan bila dah buat ilmu ini? Apa berlaku pada mereka? Mereka jadi hilang stres, rasa terkawal, rasa positive thinking meningkat, dia rasa macam tenang dan okey lah, banyak benda dia rasa lah. Ini yang mempelopor ni yang bukan Muslim tau. Sekarang ni kita buat cara kita lah. Okey. Jing Shi Yutsu ni daripada, saya dapat kata daripada Jepun ya. Soal daripada Jepun. Lepas tu dia meluas ke satu dunia dah sekarang ni. Kalau siapa kali pertama
dengar ini memang tak angkat tangan je lah. Saya kali pertama dengar lah. Okey. Yang pertama, pertama. Kalau kali kedua, ketiga, insyaAllah, Alhamdulillah. Okey. Apa maksud dengan head acupressure ni? Kita menggunakan ini untuk menurunkan kita punya tahap emosi kita yang kata naik, kita turunkan jadi tenang. Okey. Baik gini tuan-tuan. Apa yang berlaku ialah mula-mula sekali tuan-tuan, mula-mula kita kena pasti dulu nak redakan emosi apa kita. Mana satu dia? Kita ni kalau cemas ke, takut ke, marah ke, sedih ataupun memperbaiki harga diri kita. Harga diri rasa kita dihina ke apa, itu yang last sekali, yang kelima. Okey, cemas, takut, marah, sedih, harga diri. Okey, dah bagi 5. Ada 5 column. Jadi tuan-tuan, mula-mula ni kalau tuan-tuan sekarang tak ada rasa apa, tak apalah. Ini kita practice sajalah. So setiap jari kita ni mewakili emosi tertentu. Setiap jari kita. Kanan dan kiri dia sama je lah. Okey, kanan kiri. Begini tuan-tuan. Okey, saya akan tunjuk gambar dia. Gambar dia. Okey, good. Begini. Kalau nak lukis sekarang tuan-tuan. Baik. Ibu jari kita ni, saya tunjuk gambar ni. Ni. Ibu jari kita ni, tengok saya punya video. Saya buka video ni. Ibu jari kita ni adalah menunjukkan bila kita cemas. Bila kita cemas, ibu jari. Kalau telunjuk ini, bila kita takut. Kita ni. Jari tengah ni marah. Jari manis ni sedih. Kelingking ni, okey. Kelingking kita ni, baiki harga diri. Baiki harga diri. Okey. Ini adalah, ni. Cara dia macam mana tuan-tuan? Macam mana kita nak buat, saya buat ni ya. Ni macam mana kita nak buat dia, teknik dia begini tuan-tuan. Okey. Teknik begini tuan-tuan. Okey, saya bagi ruangan tulis dulu. Lukis jari, tapak jari dulu, buat lukis jari dan tulis dulu. Ibu jari cemas, dia tunjuk takut, tulis dulu. Saya bagi masa 1 minit untuk sahabat-sahabat semua untuk lukis dan tulis. Silakan. Okey, saya rasa okey Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak merawat, merawat lah panggil ya, untuk diri kita, untuk menurunkan kadar tekanan yang ada di diri kita dengan kaedah Jing Shui, Jing Shui Yisu ni. Okey, begini tuan-tuan. Ini tangan kita. Okey, tak kira. Sekarang ni tangan kiri saya ni, nampak macam tangan kanan ni sebab dia mirror balik ni. Okey, katakan kita ada nak pegang, kita guna tangan kanan kita. Kalau kita rasa cemas, kita ambil tangan kanan kita. Ni tangan kanan saya ni. Kalau tengok beginilah ya. Begini. Okey. Tangan kanan kita. Pegang ibu jari kita ni. Pegang macam ni. Jangan kuat sangat, jangan ringan sangat. Okey, jangan terlalu longgar sangat. Pegang je. Pegang jari kita ni dalam tempoh 1, 2 ataupun 3, 4 minit macam tu. Pegang je. Pegang macam ni. Kalau ikut barat, dia pegang inilah. Tapi kalau ikut Islamik sikit kita buat gini, kita pegang ni sambil kita beristighfar atau selawat. Atau selawat lah. Atau istighfar, astagfirullahaladzim. Kita pegang dengan selawat dan juga istighfar. Okey tuan-tuan? Kalau orang barat, orang belah bukan Muslim, dia akan pegang saja. Dia pegang macam ni. Okey? Kalau kita cemas. Kalau kita takut, dan keadaan takut ni, takut apa? Takut nak interview ke, takut apa contoh, takut apa pun, kita pegang ni. Jari telunjuk kita macam ni. Okey, ni. Okey, macam ni. Pegang jari telunjuk macam ni. Pegang je tunjuk kita. Kita beristighfar dan kita juga selawat. Bacalah apa-apa ayat yang tuan-tuan ingat dah. Bacalah. Nak baca tu boleh juga. Wa fawidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Surah Al-Ghafir ayat 44 tu boleh juga. Mana-mana. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim, baca. Okey. Nanti takut. Kalau kita sedang marah tuan-tuan, tadi kita marah kan, marah sangat ni, nak marah anak kita. Ambil jari ni, jari tengah ni, pegang je. Pegang tak apa, pegang.
Istighfar, pegang saja. InsyaAllah dengan izin Allah, dia akan beri satu impak yang luar biasa tau. Cuba buat dulu. Dia kata, boleh reda tau. Boleh reda marah kita. Kayak gini Pegang. Kalau kita marah. Kalau kita sedih pula, pegang ni. Sedih ni, sangat sedih. Nak menangis kita ni. Pegang ni. Sedih. Jari manis kita ni. Ni jari manis, jari sedih ni. Yang pegang ni. Cici kahwin semua kat sini kan. Sedih pegang. Sedih. Bila kita rasa harga diri kita tercabar sebagainya, orang hina kita apa semua pun, kita ni, pegang jari hantu. Jari hantu. Jari kelingking ni. Pegang apa-apa. Pegang jari kelingking ni. Pegang lama-lama. Pegang istighfar. Lepas pegang tangan kanan kiri rasa tak boleh, pegang tangan kanan pula. Macam ni, lenguh pegang. Ataupun biasa yang dia ajar, pegang gini, pegang 5 minit ni, 2 minit pegang ini, lepas tu pegang ni pula, 2 minit pegang ni pula. Yang dua-dua ni. Katakan takut kan, cemas kan, dia pegang dulu, pegang lama. Rasa tak okey lagi, pegang lama lagi. Tangan kanan pula pegang. Gini-gini, tak apa, ni sama je. Kiri kanan tak sedih. Ada orang biasa pegang tangan kiri kan, biasa pegang tangan kanan. Macam tu. Okey, pegang. Ya. Cuma saya tambahkan tentang apa? Istighfar dengan baca dengan selawat kepada Nabi. Itu lebih kuat lagi lah. Okey, pegang. Subhanallah, Alhamdulillah. Apa saja ya Allah, boleh saja. Dengan niat kepada Allah, insya-Allah. Cemas ni. Takut ke apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dengan zikir kita pun dah meredakan marah kita, dengan redakan kita cemas kita, apatah lagi pegang macam ni, teknik ini, kita boleh lagi double lagi kita punya, reduce kita punya emosi kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, ini adalah teknik yang ke-12 yang mana memberikan kebaikan pada kita dan kita boleh amalkan tuan-tuan. Okey? Okey, setakat ni, okey, itu antara benda yang saya share ni. Saya ulang lagi sekali ya, kita guna teknik-teknik tadi, kita guna apa? Yang pertama sekali kita apa saya share tadi, ya bagaimana kita nak meredakan kita punya apa dengan me time kita jaga me time kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga me time kita. Sebab apa? Bila kita jaga me time kita ni, kita akan dilimpahi rahmat Allah SWT. Yang ke-10, saya ulang balik ya. Yang 10 pula, saya salah, anda betul. Ini dalam kita, deep ni, dalam kita. Saya salah, anda betul. Okey. Yang ke-11, giving. Giving. Kita memberi. Bila kita memberi, insya-Allah, kita akan dapat ketenangan yang sangat luar biasa. Sungguh luar biasa. Murah rezeki, ketenangan pun senang dapat, banyak betul, banyak betul. Okey. Dan yang ke-12 adalah hand acupressure. Hand acupressure merupakan satu kaedah yang sangat powerful yang pegang jari saja. Sambil-sambil kita berselawat dan berzikir apa yang patut. Okey? Kita pegang. Jangan pegang semua gini. Tengok apa isu kita dululah. Kalau kita dalam keadaan yang rasa macam cemas ke apa, kita peganglah ibu jari. Kalau rasa sedih sangat, jari manis pegang. Sedih. Ya Allah. Astaghfirullahalazim. Jangan ingat benda tu. Kita akan tambah sedih. Kita astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita pegang ya. Kita pegang. Jangan terlalu kuat sangatlah. Okey, pegang tangan sendiri. Kalau anak kita kecil ke, rasa dia macam dia takut, kita pegang. Kita tunjuk dia, kita pegang. Dia tak kerti kan. Kita pegang untuk dia. Okey, kita pegang untuk dia. Okey. Ini semua adalah ilmu-ilmu yang Allah beri pada kita semua untuk kita amalkan. Tak kisahlah siapa yang membawa ilmu tu, kalau dia baik untuk kita, yang tak bercanggah dengan syariat kita, insya-Allah kita boleh follow, kita boleh ikut. Dan kita boleh buat selagi ia boleh berpandukan kita punya ni. Okey. Ini kita punya apa yang saya share tadi adalah apa yang hari ini antara 12 perkara yang boleh kita rasa memberi kebaikan untuk kita. 12 teknik ini adalah 12 yang saya share tadi daripada Learn to Master Your Emotion 1, Part 1, Part 2 and Part 3. Dan ketiga-tiga bahagian ini insya-Allah memberi kebaikan untuk kita semua, insya-Allah. Sebab apa? Yang paling penting adalah saya nak tuan-tuan ialah kita dapat sebarkan sebanyak mungkin, seramai mungkin ilmu ini pada orang lain, tuan-tuan. Sebab bila kita sebarkan ramai orang dapat manfaat, tuan-tuan. Dan jadi satu saham kita, tuan-tuan. MLM, akhirat. Setiap apa ilmu yang kita bagi ni, kita fikirkan akhirat. Sebab itulah, bila kita fikirkan dunia, dia setakat dunia sajalah. Kita fikirkan akhirat. Okey tuan-tuan, itu saja perkongsian Part 22 sekarang ini. Moga-moga apa yang saya kongsikan ini memberi kebaikan untuk saya dan juga tuan-tuan. Dan apa yang saya share seperti biasa, saya katakan bahawa perkongsian saya ini bukanlah perkongsian nak mengajar tuan-tuan. Bukan makna saya ini dah bagus, tidak. Saya juga sama level, mungkin lebih rendah pada tuan-tuan. Tapi saya diberi tanggungjawab
untuk ada ilmu, untuk memberi bimbingan, untuk mengajar tuan-tuan. Mungkin saya berada di posisi ini untuk menyampaikan ilmu. Saya posisi menyampaikan ilmu. Bukan saya ni yang terbaik ataupun saya dah sempurna. Tidak. Tapi saya posisi untuk menyampaikan ilmu. Dan ilmu ini harus dikongsikan. Dan saya mau ambil keberkatan guru-guru saya untuk berkongsi ilmu ini. Dan apa yang dikongsi ini insya-Allah memberi kebaikan untuk kita semua. Yang paling penting amalkan. Jangan simpan ilmu ni. Kena amalkan dan ajar pada orang lain. Dia akan boleh memberi impak yang sangat besar hidup kita. Kalau setakat kita pegang untuk kita tahu kat otak, kat intellectual saja, dia tak jadi lah. Dia bukan kat sini saja, dia kena action. Kita kena ambil tindakan, kena buat ilmu ini insya-Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua dan moga Allah bantu kita dan mendoakan semua dalam keadaan baik-baik insya-Allah dan moga-moga emosi kita terkawal dalam musim PKP ini dan selepas PKP ini kita dapat mulakan hidup kita dengan lebih tenang dan lebih damai. Tiada apa yang penting hidup kita bila diri kita dapat kuasai diri kita, insya-Allah kita dapat menguasai kehidupan kita, insya-Allah. Dan apa yang kita fikirkan itulah memberi kebaikan untuk kita insya-Allah. Okey, terima kasih semua, moga Allah bantu kita semua dan terima kasih pada semua yang ikut, yang first time ikut dan sebagainya dan mungkin juga rakan-rakan yang menonton video ini mungkin yang tidak ada dalam grup SSG ini, mungkin anda baru menonton video ini merupakan daripada grup kelas online SSG Sahabat Sinergi Guru yang mana daripada guru-guru daripada jurulatih utama sektor pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Selangor dan sampai dari besar melebar begini insya-Allah dan kita nak SSG ni lebih melebar lagi, lebih ramai dapat manfaat. InsyaAllah pada musim esok kita ada lagi, lusa ada lagi dan 14 mungkin bersama Ustaz Sofwan mungkin insyaAllah dan kita akan rest kejap dalam 1-2 hari, kita akan mulakan perkongsian kita pada insyaAllah dalam 17 hari bulan, kita akan rehat 1-2 hari, kita akan macam lepas ini kelas ni macam mana, mungkin selang sehari, selang 2 hari mungkin, nanti saya akan maklumkan jadual penuh dia lah dan saya pun tak dapat lagi lah siapa penceramah-penceramah selepas ini. Saya nak kalau boleh penceramah tu biar lawan lain lah pula lah yang lebih berkaliber, yang boleh beri ilmu pada kita semua insya-Allah yang lebih baik lagi insya-Allah. Yang paling penting kita sama-sama dapat ilmu, dapat belajar daripada kelas online. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke ada nak tanya soalan? Kalau nak tanya, nak share, boleh. Saya mute dulu. Unmute dan boleh share lah. Kalau nak share pun boleh. Dah pakai ke apa-apa ilmu yang saya guna ni ke ataupun macam mana. Nak share apa-apa boleh. Silakan. Saya buka dalam masa 5 minit, 4 setengah kita berhenti. Kalau ada. Silakan. Ada? Boleh? Okey, semua dah faham, jelas Okey, kalau semua dah okey, kita hentikan di sini dulu. Moga Allah bantu kita semua. Dan terima kasih semua yang sudi berada dalam kelas ini dan terima kasih tuan-tuan yang menonton video ini dan moga memberi kebaikan untuk kita bersama insya-Allah. Dan saya juga doakan juga guru-guru saya. Okey, doakan guru-guru saya dan doakan saya dan kita semua doakan sama-sama kita insya-Allah. Okey, kita habis. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Allahu akbar.